Yang pertama adalah kaedah yang lebih praktikal yang boleh digunakan. Baik, untuk menyemai, apa yang perlu tuan-tuan dan puan lakukan, dan ini adalah juga sebahagian proses yang saya akan tunjukkan kemudian dalam video. Proses pertama adalah memasukkan medium semaian di dalam tray ataupun peat moss yang tadi kita telah beli daripada bank, ya. Keluarkan dan pastikan ianya hancur, ya. Kalau ianya dalam ada berketul-ketul, kita hancurkan dengan tangan, ianya mudah berderai. Setelah berderai, kita masuk dalam tray dan kita padatkan sedikit. Kita padatkan, jangan tekan terlalu dalam, ya. Kita tak nak tanah ataupun peat moss tersebut mampat. Kita nak bagi ianya agak rapat, ya. Hanya paling mudah adalah ratakan dengan tangan saja. Jadi bagi ianya agak satu level dengan paras atas tray tersebut. Kemudiannya biji benih tersebut akan ditanam mengikut kedalamannya sesuai. Jangan terlalu dalam. Kalau biji benih yang kecil seperti cili, tomato, letakkan berhampiran, asalkan ianya tertutup dengan peat moss, ianya sudah memadai. Jangan terlalu dalam, ya. Tetapi bagi biji benih yang besar seperti benih timun, benih tembikai, kita boleh letakkan biji benih itu lebih dalam sedikit, antara setengah sentimeter, ya, sehingga 1 sentimeter. Namun tak perlulah tuan-tuan dan puan-puan menggunakan pembaris setiap kali nak meletakkan biji benih itu. Boleh gunakan anggaran sahaja. Kemudiannya timbus benih dan pastikan media biji benih itu tertutup, ya, dengan media. Jangan padatkan selepas itu, kerana ianya juga akan memberikan ruang kepada biji benih untuk keluar, ya, mencari cahaya matahari. Sekiranya kita mampatkan bahagian atasnya, ia akan menyukarkan anak-anak pokok ataupun anak-anak benih yang baru bercambah, baru nak merangkak keluar tu, mencari jalan keluar. Jadi kalau kita tutup dengan padat, akhirnya benih tersebut bila dia pecah mata, dia tak dapat nak keluar, dia akan mati di dalam peat moss tersebut. Baik, setelah kita boleh siramkan dengan siraman halus ataupun kabus, ya. Ini salah satu teknik. Namun walaupun gambar sini menunjukkan penggunaan alat siraman sebegini, tapi ini adalah sangat kasar, ya. So sebaiknya elakkan daripada menggunakan ini. Kita hanya menggunakan siraman kabus ataupun siraman halus, ya. Memandangkan tuan-tuan dan puan telah memperoleh project spray, boleh menggunakan project spray tersebut. Baik, seterusnya masukkan tray tersebut ke dalam plastik hitam ataupun plastik tanpa, kemudian ikat plastik tersebut. Ikat bukan bermaksud ikat dengan getah, hanya boleh tutup, ya, bahagian hujung, bahagian yang terbuka tu lipatkan sudah memadai, agar udara tidak mudah keluar masuk, ya. Dan letakkan di tempat suhu bilik untuk ianya mula bercambah. Jadi dalam tempoh antara 4 ke 5 hari, media benih akan pecah mata, dan seterusnya kita boleh buka sedikit sekali, ya. Dalam tempoh 2 ke 3 hari kita boleh buka sedikit untuk melihat sama ada benih tersebut telah pecah mata, akar radikal sudah keluar. Barulah bila ada salah antara beberapa biji benih yang telah mempunyai akar radikal dan mula pecah mata, tuan-tuan dan puan boleh buka semua tray yang menutupi tray tersebut. Plastik tersebut boleh buka, dan biji benih yang lain akan mengikut, pecah mata sekali serentak. Pastikan buka selepas ada antara benih cili yang telah pecah mata ataupun keluar mata tunas. Kemudian bagi pengurusan semaian pula, selepas biji benih bercambah ataupun keluar mata tunas, keluarkan dalam plastik dan letakkan di bawah lindungan cahaya menggunakan net yang boleh telus antara 50 ke 70% cahaya, letakkan di bawahnya. Dan setelah ianya dibuka, tuan-tuan dan puan perlu siram menggunakan siraman spray, ya, antara 1 ke 2 kali setiap hari, ya. Kerana apabila ianya dibuka, pengudaraan, ya, akan membuatkan media semaian tersebut kering. Baik, saya akan tunjukkan rakaman video teknik semaian yang saya gunakan sebagai rujukan tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, ini adalah proses untuk memasukkan pig moss yang baru dikeluarkan daripada bag terus ke dalam tray. Ada sedikit kebetulan di dalam pig moss tersebut, dan kita perlu pecah-pecahkan menggunakan tangan, dan kita hanya ratakan menggunakan tangan. Itu sudah memadai. Pastikan ianya hanya rata bagi seluruh lubang tray yang ada di situ ya. Lebihan-lebihan daripada situ kita alihkan ke satu tempat yang lain, kerana kita hanya menggunakan kita hanya nak memenuhkan menggunakan tangan saja. Kita tidak perlu tekan media di dalam tray tersebut, kerana ia akan membuatkan media tersebut padat yang boleh menyukarkan akar-akar benih pokok tadi untuk bercampur. Jadi kita asingkan. Asingkan lebihan-lebihan pig moss. Kemudian saya menggunakan objek yang bulat. Dalam kes ini saya dapat bola golf boleh digunakan sebagai alat untuk menekan sedikit, bukan untuk memadatkan, hanya untuk memberi ruang kepada pig moss tu menjadi lebih rapat sedikit, tetapi tidak padat Jadi saya memilih bola golf kerana saiz keliling bola tu adalah sangat sesuai untuk lubang. Jadi ianya tidak terlalu menekan terlalu ke dalam, hanya untuk menekan bahagian atas supaya ianya lebih sekata. Kerana selepas ini kita akan membuat proses rendaman, membasahkan tray semayan. Jadi menggunakan teknik ini, apabila media tu dirapatkan di bahagian bawahnya, ia akan mudah diserap air, dan seterusnya lubang-lubang tray tersebut akan mudah basah. Bagi setiap lubang tray di bawah lubang tray tersebut ada satu lubang, ada satu lubang yang mana ianya memudahkan kita untuk sekiranya terdapat lebihan air di bahagian atas, dia akan menyerap ke bawah terus keluar ke bawah. Di dalam kes saya menggunakan proses dalam proses ni saya menggunakan lubang tu sebagai kaedah untuk melembabkan pig moss. Baik, saya menggunakan peralatan yang ada di sekitar. Di dalam kes ini saya menyediakan petak khas untuk merendam tray. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan kayu-kayu beruti ataupun kayu-kayu terpakai, buat bentuk segi empat, bentuk segi empat sekata. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan lakukan di kawasan yang rata, kerana kita nak pastikan air yang masuk, air yang kita takung adalah sekata, dan apabila kita rendam tu tidak semua bahagian bawah tray akan terkena air, dan seterusnya menyerap air daripada bawah. Baik, di sini saya sudah sediakan. Saya menggunakan juga lebihan silver shine yang ada untuk saya gunakan sebagai asas untuk menakung air. Jadi ianya lebih menjimatkan. Jadi sebagai pengusaha sebaiknya kita cuba cari kaedah untuk menjimatkan kos. Jadi tak perlulah kita untuk membeli ataupun mendapatkan membuat gadget-gadget yang menggunakan kos tambahan. Kita boleh gunakan apa-apa saja peralatan yang ada sedia ada untuk kita lakukan apa yang kita